Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat penghulu segala hari. Alhamdulillah, syukur hari ini kita dapat lagi bersama-sama mengikuti aktiviti harian kita yang sentiasa live di Facebook Madinah Mawadah. Sebelum tu bolehlah sahabat-sahabat tekan butang like dan share supaya kita boleh panjang-panjangkan ilmu kita pada hari ini untuk sama-sama kita mendapat manfaat. Seperti kita tahu, hari Jumaat adalah hari yang istimewa kerana Islam meletakkan hari Jumaat ini adalah sebagai ketua segala hari dan ganjarannya lebih berbanding dengan hari-hari yang lain. Ada dalam satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Jumaat dinamakan sebagai Sayyidul Ayyam, iaitu penghulu segala hari, iaitu sebaik-baik hari. Dari Abu Lubabah bin Ibnu Munzir radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda yang hari Jumaat adalah penghulu segala hari dan hari yang paling mulia di sisi Allah. Hari Jumaat ini lebih mulia dari hari raya Aidilfitri dan juga Aidil Adha di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kerana pada hari Jumaat ada 5 perkara besar yang perlu kita tahu yang pernah berlaku. Adalah yang pertama, diciptanya Nabi Adam alaihissalam dan diturunkan Nabi ke bumi. Dan yang ketiga, pada hari Jumaat juga Nabi Adam alaihissalam diwafatkan. Dan yang keempat, padanya juga terdapat satu masa apabila seseorang itu dia meminta sesuatu kepada Allah, pasti ianya akan diberikan kepadanya selagi mana dia tidak meminta sesuatu yang haram. Yang kelima, padanya juga akan berlakunya pada hari Jumaat akan berlakunya kiamat, dan pada hari itu juga tidak ada malaikat yang dekat dengan Allah di langit, bumi, angin, gunung dan laut melainkan takut dengan keagungan hari Jumaat. Hari Jumaat merupakan hari yang agung disebabkan ia mempunyai banyak kelebihan, keistimewaan dan juga kemuliaan berbanding hari-hari yang lain. Kita sebagai seorang Muslim, sama ada tak kiralah lelaki ataupun perempuan, kita perlu ambil berat berkaitan perkara ini, terutamanya pada hari-hari yang agunglah seperti hari Jumaat, agar kita tak sia-siakan syafaat kebesaran hari Jumaat. Wallahu a'lam. InsyaAllah hari ini kita akan sambung tujuan utama kita, iaitu bacaan kita Anak Kunci Syurga. Kita akan sambung topik sutra di muka surat 152 yang akan dikongsi oleh wakil sekretariat kita. InsyaAllah sama-samalah kita berkongsi ilmu ini dan dapat manfaat darinya, insyaAllah. Dipersilakan. Sutra ialah penghadang yang diletakkan di hadapan orang yang solat bagi menegah orang lain melintas di hadapannya. Sunat bagi seseorang yang ingin mengerjakan solat supaya berada di hadapan sesuatu benda yang boleh menjadi penghadang seperti dinding ataupun tiang. Jika tempat solat tersebut tidak mempunyai tiang, maka hendaklah seseorang itu memacakkan sesuatu di hadapannya seperti tongkat atau benda yang tajam. Rasulullah SAW bersabda, "Astatiru fi salatikum walau bisahmi." Yang bermaksud, hendaklah kamu solat dengan meletakkan penghadang di hadapan walaupun dengan memacakkan anak panah. Direkodkan oleh Al-Hakim berdasarkan syarat Sahih Muslim. Jika tidak mempunyai sesuatu untuk dipacakkan, maka hendaklah menghamparkan sesuatu seperti sejadah. Jika tidak mempunyai kain atau sejadah atau seumpamanya, maka hendaklah membuat garisan yang panjang di hadapannya. Direkodkan oleh Abu Dawud bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Iza sholli ahadukum falyaj'al tilqa wajhihi syai'an fa in lam yajid syai'an falyansib asan fa in lam yakun ma'ahu asan hatta wala yaduruhu ma marra baina yadayhi." Yang bermaksud, apabila seseorang kamu ingin bersolat, maka hendaklah ia meletakkan sesuatu betul-betul di hadapan wajahnya. Sekiranya tiada, pacakkanlah tongkat. Jika tongkat tidak didapati, buatkanlah satu garisan, kemudian tiada lagi mudarat sesiapa yang lalu di hadapannya. Hendaklah ukuran tinggi sutra melebihi 2/3 hasta. Rasulullah SAW pernah bertanya berkenaan dengan sutra.
Maka baginda SAW bersabda, sutrah adalah seumpama kayu yang dijadikan pelana unta, direkodkan oleh Muslim. Apabila seseorang itu bersolat berhadapan dengan sutrah, maka sunat baginya dan bagi orang lain untuk menghalang orang yang lalu melintasi antara sutrah dan orang yang sedang bersolat. Sama ada sutrah itu dibuat dengan sesuatu benda atau menghamparkan kain atau dengan hanya membuat garisan. Tidak tawakuf sekejap dia ya. Laju sangat ni macam kereta api, bawa bertenang. InsyaAllah hari ini kita bincang pasal sutrah, satu lagi sunnah daripada baginda Rasulullah SAW untuk kita bersolat, khususnya kita bersolat berjemaah lah, solat berjemaah sendirian pun kena ada sutrah juga lah. Sutrah ni khususnya ketika kita berada di kawasan lapang ataupun ketika kita berada pada kawasan yang ada kemungkinan orang lalu lalang. Maksudnya kalau kita semayang di rumah tu, sunnah juga kita semayang menghadap sesuatu yang digelar sutrah. Adik kita dah baca tadi apa maknanya sutrah. Satu hadis dari nota 13 tu tertinggal daripada Musa bin Talhah daripada ayahnya berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu telah meletakkan sesuatu di hadapannya seperti pelana haiwan tunggangan, maka bersolatlah, tiada perlu apa lagi yang serta tiada perlu lagi mempedulikan sesiapa yang berjalan di belakang hadapan tadi. Maksudnya kita tak bimbang lagi dah. Jadi sutrah ni apa? Seperti adik kata tadi, sutrah ni sesuatu yang menghalang di hadapan kita. Tengok gambar kat sebelah saya tu, itulah posisi sutrahnya. Sutrah ni sekadar dalam ukuran, ada baca ukuran tadi? Belum lagi ya? Ukuran dah dah ada ukuran. Allahumma salli. 2/3 hasta. Hendaklah ukuran tinggi sutrah melebihi 2/3 hasta. Maksudnya tak sampai satu hasta lah. Ini satu hasta kita kan? Satu hasta. Kalau tengoklah kat internet tu, key sutrah macam-macam. 3 hasta pun ada tulis kan? Kat 3 hasta tu dinding teruslah. Ya? Jadi sutrah ni sekurang-kurangnya 2/3 hasta. Kadar itu macam mana 2/3 hasta tu? Macam rehal lah. Satu kita letak beg depan kita, satu kerusi kecil, rehal Al-Quran pun boleh. Apa dia sutrah yang paling afdal ketika masuk di masjid ni? Benda yang betul-betul menghalang. Contohnya, kita masuk masjid, selepas kita lakukan sunnah-sunnah nak masuk masjid tu lah, langkah ke kanan, minta doa Allah ampunkan dosa, minta Allah buka pintu-pintu rahmat buat kita. Terus kita pergi cari sutrah. Sutrah yang paling bagus ialah saf pertama. Saf pertama. Kalau ikut ni insya-Allah tak berterabur lah susunan dalam masjid. Taklah masuk-masuk semayang depan pintu. Sutrah ni penting untuk surau kecil. Nanti saya cerita apa beza surau kecil masjid besar. Masjid besar ni jaranglah orang langgar sutrah ni. Surau-surau kecil tu kadang-kadang laluan ni agak sukar kan. Jadi kalau lah surau tu kecil, kita teruslah cari saf depan tu supaya saf kita tersusun. Taklah menghalang type hazard menghalang laluan orang nak masuk ke surau tu. Baik, sutrah tu kedudukan dia macam tu, macam dalam gambar rajah kat saya tu, nampak kot. Ni boleh carilah ni dalam buku anak ke syurga ni, tak adalah gambar-gambar. Dia tengok sikit nak bagi faham. Itulah kedudukan sutrah. Jadi afdalnya benda yang sekurang-kurangnya 2/3 hasta boleh menghalang orang. Menghalang tu maksud apa? Kejap lagi adik akan baca laluan tu apa dia maksud dia. Secara amil laluan tu tempat kita sujud tu lah. Sekarang ni mudah. Sutrah kita adalah Allahumma salli ala Muhammad, apa syarat wajib bawa masuk masjid? Sejadah. Sejadah tu sutrah kita lah, kawasan tu. Jangan langgar dan sejadah. Nanti adik akan bacakan. Kalau langgar sutrah kita boleh buat apa? Itu posisi sutrah. Sutrah lagi ni kalau kita nak aplikasikan ke dalam suasana surau masjid kita, kalau tengok gambar rajah kita tu, sutrah pertama dinding depan tu, saf pertama. Tiang ke mihrab ke apa tak kisahlah. Sutrah imam ialah mihrabnya. Bagi kita yang berada di saf pertama, sutrahnya ialah dinding depan tu, depan surau masjid tu. Kalau untuk saf kedua, sutrahnya ialah jemaah depan kita, jemaah saf pertama. Mudah jadi kita walaupun tak salah nak semayang mana kat masjid, semayang sunat dan sebagainya, tapi kalau kita semayang ikut macam ni, kita dapatlah pahala solat dengan adanya satu sutrah depan kita. Sekali lagi saya ulang, kalau kita ikutlah tata cara melaksanakan sunnah sutrah ni, insya-Allah saf di masjid tu akan tersusun. Tak ada orang semayang merata-rata dalam masjid.
Itu bab sutrah. Dan kita tengok sikit gambar Raja. Kalau dalam keadaan masjid ni, ini cantik gambar ni. Dia jauh, imam tu jauh daripada mihrab depan. Wallahu alam, mungkin ada buat renovation ke depan ke apa kadang-kadang. Jadi nak mendapat juga pahala sutrah tu, dia letak penghadang depan imam tu. Nampak? Nampak kecil tu, bukannya besar sangat. Bolehlah letak meja kuliah ke apa ke. Kemudian di hadapan saf pertama tu dia letak rehat-rehat kecil tempat letak Al-Quran tu. Faham ya bab sutrah? Berapa jauh sutrah dengan kita tu sekadar ada bincangkan sekadar boleh lalu seekor anak kambing macam tu. Kalau masuk dia taklah besar. Taklah terlalu jauh laluan antara tempat kita sujud tu dengan sutrah penghalang yang kita nak letak tu. Taklah jauh sangat. Maksud dia sutrah tu tak bolehlah 2-3 tepa sana depan tu. Tak jadi sutrah. Sutrah ni kena sekadar depan kita dia. Macam gambar yang pertama ni. Ya? Gambar yang pertama ni sedang molek ni tempat dia sujud. Dia sujud, sutrah kat depan kepala. Sekadar ada laluan sikit dia. Baik, alhamdulillah. Itu bab sutrah dan ukurannya. Kemudian adik baca apabila seorang itu bersolat berhadapan sutrah, maka sunat baginya dan bagi orang lain untuk menghalang. Ini bab menghalang. Nanti adik akan bacakan beberapa hadis berkenaan menghalang. Ya. Menghalang. Halang tu macam ni? Macam ni lah gambar ni. Dia semayang kat laluan, dia letak beg kat depan ni. Jadi beg tu dah jadi sutrah dah. Jadi kalau orang nak lalu, boleh halang. Halang ni macam tu lah. Kat masjid jarang berlaku ni, jarang berlaku. Suara-suara kecil berlaku. Suara kompleks teruntung selalu berlaku sebab suara kecil kan. Pintu pula satu je, orang nak keluar masuk. Jadi kadang-kadang orang gopoh, dia nak lalu juga depan. Lalu depan sutrah tu, depan betul muka kita kan. Jadi kita boleh halang. Nanti bacakan. Baca dia, Al-Bukhari dan Muslim merekodkan daripada Rasulullah SAW bersabda. Iza soli ahadukum ilayya syai'in yasturuhu min nasi fa'arada ahadun an yajta zabaina yadaihi faliyadfa'uhu fa'in abi falyuqatil fa'innama huwa syaitan. Yang bermaksud apabila salah seorang daripada kalangan kamu sedang solat menghadap sesuatu yang menghalangnya daripada manusia, dan jika tiba-tiba ada orang yang ingin melintasi di hadapannya, maka hendaklah menegahnya. Jika ia orang yang ingin melintas enggan berhenti, hendaklah kamu bersungguh memeranginya, menolaknya dengan kuat kerana sesungguhnya ia adalah syaitan. Artinya orang itu berserta dengan syaitan ataupun syaitan dalam kalangan manusia. Nota syarah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu solat menghadap sesuatu yang menghalanginya dari orang-orang yang melintas. Kemudian ada seorang pemuda dari Bani Abu Mu'aid hendak melintas di depannya. Maka Abu Sa'id menghalangi orang itu dengan menahan dadanya. Pemuda itu mencari jalan tapi tidak ada kecuali di depan Abu Sa'id. Maka pemuda itu mengulangi lagi untuk melintas. Abu Sa'id kembali menghalangnya dengan lebih keras dari yang pertama. Kemudian pemuda itu pergi meninggalkan Abu Sa'id dan menemui Marwan. Ia lalu mengadukan peristiwa yang terjadi antara dirinya dengan Abu Sa'id. Setelah itu Abu Sa'id turut menemui Marwan. Marwan pun berkata, "Apa yang kau lakukan terhadap anak saudaramu ini, wahai Abu Sa'id?" Abu Sa'id menjawab, "Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, jika seorang dari kamu solat menghadap sesuatu yang membatasinya daripada orang, kemudian ada seseorang yang hendak melintas di hadapannya, maka hendaklah dicegah. Jika dia tidak mahu, maka perangilah dia. Kerana dia adalah syaitan." Direkodkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Larang. Kena halang betul. Halang betul. Ada tempat-tempat yang ulama bincang hukum sutrah tak terpakai. Wallahualam, tapi ada pandangan mengatakan kalau di keliling Kaabah, hukum sutrah ni tak terpakai. Maksudnya memang tak boleh lah sebenarnya. Kalau kita solat keliling Kaabah, jadi katalah kita solat sunat sementara nak tunggu solat fardu, orang masih lagi bertawaf kan? Orang masih lagi bertawaf dalam masa kita nak susun saf tu, jadi orang lalu lalang depan kita. Kalau kita sujud, dia berhentilah kejap. Kita bangun je, nak duduk atas sujud ke dia jalan dah. Kalau kita duduk istirahat tawaruknya itu memanglah depan kita, celah kepala semua orang lalu, orang nak bertawaf. Jadi antara pandangan ulama ialah
Ketika di hadapan Kaabah tu tak terpakai hukum sutrah, tapi hanya di Masjidil Haram saja pandangan begitu. Yang lain hukum sutrah ni terpakai. Di surau masjid semua tempat terpakai, maka kita berhak nak menghalangnya. Halang sekali. Dalam hadis tu halang, kali kedua pun kita halang lagi dengan lebih keras. Yang ketiga tumbuk dia. Ataupun ada lafaz dia kata bunuh dia. Bukanlah bunuh tu masa tu nak pergi bunuh dia, maksud dia bimbang. Dalam hadis ni Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, artinya orang itu berserta dengan syaitan. Sesungguhnya orang tu syaitan, maksud dia ada sifat syaitan dalam diri dia tu di kalangan manusia. Dan itu maksud dia. Ianya hendaklah kamu bersungguh memeranginya, suruh perang. Dalam sini Syekh translatekan menolaknya dengan kuat kerana sesungguhnya ia syaitan. Ada dalam tafsiran hadis kita bunuh, tapi taklah maksudnya membunuh, maksud dia kita berkeras. Kali ketiga tu kena berkeras, tolak dia. Jangan bagi dia lintas depan sutrah kita tu. Jarang orang buat ni, nak pula orang Melayu kan, tak ada. Tapi kalau kat Masjid Nabi, selalu saya tengok kadang-kadang orang Arab ni dia tengah solat, kadang-kadang dia solat sunat lah, contoh dia solat sunat, tak kira orang Arab ke siapa pun, solat sunat ada kala dia lama, dia pegang Quran, dia solat sunat, dia baca satu juzuk sebelum dia rokok, kadang-kadang orang letas depan dia memang halang teruslah, tak bagi. Ingat sutrah ni sekadarnya pada sekarang ni mudah sebab kita ada sejadah. Jadi hukum dia nanti Allahumma shalli ala Muhammad, kita tengok kat bawah dia apa hukumnya untuk kita langgar sutrah ni. Jadi kita kena halang betul-betul. Tapi saya pernah juga menghalang orang lalu depan sutrah saya. Ini kat surah teruntum tu kecil, kita tak salah juga, orang lepas solat dia nak cepat keluar kan. Cepat keluar, kadang-kadang kita semayang saf ketiga keempat belakang tu memanglah laluan nak kena keluar. Jadi kalau orang dia taat, dia baca hadis yang kejap adik ni baca ni, dia faham, dia tunggu. Tapi kadang-kadang orang dia, orang ni macam-macam kan, dia nak derat ke apa, wallahualam, ataupun dia tak ada ilmu, maka dia langgar depan kita. Pada ketika itu, saya pun ulurlah tangan. Saya semayang, dia lalu depan muka ni sebab memang tak ada ruang dah. Memang lalu depan muka, saya pun ulur tangan halang. Dia pun salam tangan saya, Allahumma shalli ala Muhammad, dia kata. Saya baiklah, saya tak batal, ketawa. Saya pun tariklah tangan. Dia kata, oh semayang, dia kata. Tapi dia lalu juga. Wallahualam, mari kita tengok apa dia larangannya itu, hukumnya apa. Sila Dek. Haram melintasi orang yang bersolat juga walaupun tiada jalan yang lain untuk dilalui. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadal musalli maza alaihi minal ismi lakana'an yakifa arba'ina harifan khairan lahu min an yamurra baina yadayh." Yang bermaksud, sekiranya seseorang melalui di hadapan orang yang sedang bersolat ini mengetahui apa jenis dosa yang dikenakannya, nescaya dia berhenti menunggu selama 40 tahun lebih baik daripada lalu di hadapan orang yang sedang solat ini. Hadis ini direkodkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kecuali lafaz minal ismi oleh Al-Bukhari sahaja dan lafaz harifan oleh Al-Barat. Allahu'alam. Nota 15 tu. Nota 15, dari Musri bin Sa'id radhiyallahu anhu katanya bahawa Zaid bin Khalid dihantar untuk menanyakan kepada Abu Jahim tentang apa yang beliau dengar dari Rasulullah SAW berkenaan orang yang melintas orang yang sedang solat. Maka berkata Abu Juhaim bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, sekiranya seseorang yang lalu di hadapan orang yang sedang bersolat ini mengetahui apa jenis dosa yang dikenakannya, nescaya dia berhenti menunggu selama 40 lebih baik daripada lalu di hadapan orang yang sedang solat ini. Abu Al-Nad perawi berkata, Aku tidak mengetahui sama ada Nabi menyebut 40 hari atau bulan atau tahun. Ia direkodkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Itu hadis sahih. Perawi ni Abu Nadar berkata, aku tidak mengetahui sama ada Rasulullah SAW Nabi menyebut 40 hari atau bulan atau tahun. Maksud 40, bilangan 40. Wallahualam 40 saat ke apa tak tahu, tapi maksud dia lama lah, lebih elok tunggulah sekejap orang tu solat habis, barulah kita lalu. Baik, hukumnya haram. Belajar hukumnya haram lalu depan sutrah orang. Baik, kita ulang kaji balik. Adik buka mic. Maksud sutrah tu ialah buka mic.
Kita nak bagi faham ni sebab sunnah Melayu ni lain. Bila nak lalu depan orang ni, apa sunnah Melayu? Kita apa? Kita berbangun, kita buat ni. Lalu. Tapi lalu langgar depan orang ni. Ni sunnah Melayu. Tapi tak apalah tu. Itu akhlak Melayu tu cantik, tak ada masalah. Tapi nak kena tahu. Ada kalanya, kita tak payah tunggu pun. Sutrah tu maksud dia apa? Penghalang. Penghalang. Okey, sekadar mana penghalang tu, Afilah? 2/3 hasta. 12 hasta? 2/3 hasta. 2/3 hasta tinggi ni kan? 2/3 hasta tinggi. Depan kita berapa jauh Yana? Nak letak sutra. Berapa jauh nak letak sutra depan kita? Siapa boleh? Muat seekor kambing. Lebih kurang macam itulah. Syarah dia kurang gitulah. Maksud dia bukan muat-muat depan kita seekor kambing. Maksud tempat kita sujud dan ada sikit lagi ruang. Sikit lagi ruang. Boleh lepaslah budak berjalan. Maksud dia letaklah padat sutra tu. Maksud dia kita bukannya sujud terus macam ni. Allahu Akbar. Kepala kita kena sutra tu. Tak. Dia ada sedikit ruang. Sedikit ruang. Macam gambar rajah yang boleh buat turun apa ni. Unshare lah kitab ni, tak apa dah. Stop share. Stop share. Enak. Stop share kitab tu. Macam gambar rajah atas saya ni. Macam itulah. Bila orang tu sujud dia, sutrah dia tu masih ada ruang lagi antara sutrah dan tempat dia sujud tu. Sekadar begitu. Itu di sutrah. Jadi hukumnya ialah melintas sutrah ialah buka mic. Hukum lintas sutra. Hukum lintas sutra adalah Haram. haram, kita kena halang. Jadi menghalang tu melakukan satu sunnah. Yang kata nanti jahatnya aku ni halang orang nak lalu kan, biarlah dia nak lalu. Ingat, bila sunnah ni benda baik. Kita tak solat menghadap sutra tu dah rugi. Taklah batal solat kita. Dah rugi. Dan kita dah tahu dah kalau kita buat sunnah-sunnah yang Rasulullah ajar ni tak sia-sia. Susunan solat dalam masjid pun cantik kalau kita ikut sutra. Tak adalah orang semayang depan pintu kan. Memang ada geng-geng yang favourite duduk keliling pintu tu. Wallahualam, nak dengar sangat cabut lari. Pergi terus saf ke depan. Dia ajar. Dan belum lagi kita belajar bab saf ni kan. Kita dah tahu dah. Masuk masjid cari saf depan. Ni lelaki ni Amar. Jangan semayang belakang-belakang. Kadang-kadang kita kesian tengok sahabat-sahabat kita ahli masjid tetapi tidak mencari saf depan. Sunnah Melayu ialah sila. Dia tunjuk gini sila. Bila kita ke bang depan bang, tak apa sila. Dia bagi ke orang lain semua. Padahal boleh dia buka satu saf ke depan masuk saf pertama tu kan. Macam takut sangat nak masuk saf pertama. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kalau lah tahu kelebihan nak solat saf pertama tu nescaya cabut undi berebut nak duduk saf pertama ni. Jadi sutra begitulah kita cari sutra. Sutra terbaik ialah mihrab tu dan dinding hadapan, dan bagi yang saf kedua sutrahnya ialah orang yang saf pertama. Haram melanggar sutra dan kita tahu dah sukatan sutra tu apa. Jadi dalam keadaan sekarang kita pergi masjid orang susun sejadah jarang-jarang ni kan. Tak ada isu sutra dah. Sebab ada ruang celah-celah tu untuk keluar. Baru ni saya solat di sebuah masjid, tak nak cakap masjid mana, 2-3 orang, dia nak ke belakang, ditunggu 2-3 orang belakang dia tu. Sebab bagi dia tak nak langgar depan orang semayang kan. Padahal kita dah belajar, kita dah tahu dah. Tak ada isu. Celah-celah tu ada ruang, boleh jalan je. Dan sutrah orang solat tu ialah sejadah dia. Wallahualam. Ni perincian dalam amalan kita. Semoga kita laksanakan amalan seperti mana sunnah baginda Rasulullah SAW setakat mana kita boleh faham. Kalau ada kesalahan dalam pemahaman kami pagi ini, bolehlah tuan-tuan guru semua boleh komen ataupun join atau maklumkan kepada kami supaya kami boleh memperbetulkan pemahaman kami berkenaan dengan melazimi sunnah baginda Rasulullah SAW, yang mana pagi ini kita dah membaca bersama berkenaan sutra seperti mana dalam Allahumma salli, diagram yang saya kongsikan di atas. Saya ambil kat internetnya ni. Sunnah Nabi yang selalu dilupakan, yang terlupakan. Orang ni terlupakan. Sengaja lupa ataupun tak ada ilmu. Wallahualam. Minggu hadapan Jumaat, panjang umur kita, sihat tubuh badan,
kita sambung perbuatan makruh dalam solat. Banyak juga perbuatan makruh dalam solat ni. Ada yang boleh meluputkan pahala dan sebagainya. Wallahu a'lam, insya-Allah kita bincang minggu depannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma fir lana junubana, Allahumma fir lana junubana, Allahumma fir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il mu'minina wa mu'minat wa 'alimin wa mu'allimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa antum khairur rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna hasibna hisaban yasira. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyidil asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa udhalid da wa khaybatil raja. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa dinan qayyiman wa yaqinan shadiqan wa imanan kamila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi minggu hadapan Isnin. Sambung semula bacaan bersama. Tadabbur Al-Quran, satu hari satu muka saja insya-Allah. Kafaratul majlis, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.